Hey guys, korang tahu tak dividen ESB 30 tahun lepas pernah mencecah sehingga 14% setahun. Ianya hampir sama dengan dividen bank rakyat yang baru-baru ni diorang declare sebanyak 15% setahun. Tapi lately kita sendiri boleh tengok trend dividen ESB ni semakin lama semakin rendah. Roughly kalau macam kita tengok purata dividen ESB sepanjang 30 tahun ni, ianya sekitar dalam 6% setahun. Dan kalau macam kita tengok sekarang ni dengan pasaran saham yang makin suram, harga barangan pun makin naik, harga minyak petrol pun makin naik. Dan bukan tu je, pakar ekonomi sendiri menjangkakan dalam mungkin 6 ke 8 bulan akan datang kita akan mengalami satu recession ataupun kemelesetan ekonomi. Kalau benda tu betul-betul berlaku, nak atau tak ia akan memberi kesan yang besar kepada dividen ESB untuk tahun hadapan. Tapi sebenarnya walau berapa banyak pun dividen ESB yang akan declare tahun depan, sebenarnya korang boleh maximize the potential return tu dengan menggunakan ESB financing. Sahabat saya Dr. Adam kat sini ada menerangkan bagaimana ESB financing ni sebenarnya korang boleh dapat earn like macam lebih kurang dalam RM6,000 berbanding dengan korang menggunakan ESB seperti biasa. So kalau macam korang belum pernah tengok lagi video ni, korang boleh klik video kat sini, korang boleh tengok penjelasan yang Dr. Adam tu bagi. Hey guys, jadi dalam video ni saya nak kongsikan trik dan juga tips bagaimana korang boleh menjana extra kita cakap profit menggunakan ESB financing ni. Personally ESBF ataupun ESB financing ni sebenarnya instrumen keuangan pertama yang saya guna selepas saya habis belajar, which is dalam 5 tahun lepas macam tu. So at that time masa saya mula-mula kerja, saya cari dekat mana instrumen yang boleh berikan saya pulangan yang tinggi dalam keadaan saya nak jadikan benda tu sebagai saya punya emergency fund. So waktu tu saya tak nak instrumen yang terlampau high risk sebab saya nak jadikan simpanan saya tu sebenarnya sebagai duit kahwin. Kalau boleh duit lebihan setiap bulan tu, saya tak naklah simpan dekat akaun bank biasa. Sebab kita tahu kalau simpan dekat akaun simpanan biasa, duit saya tu tak akan beranak. Kemungkinan besar akan lagi berkurang, ialah sebab mungkin ada fees yang kita kena tolak, lepas tu dengan inflasinya. Finally, thanks to my friend yang introduce berkenaan dengan ESBF ataupun ESB financing ni. Dan bukan tu je, tak sampai 3 tahun saya menyimpan dengan ESB financing ni, disebabkan ini jugalah saya boleh kumpul duit kahwin saya untuk majlis kahwin saya dengan isteri saya ni. Jadi even ke hari ni kalau macam ada orang tanya saya dekat mana tempat untuk menyimpan dan untuk melabur, first thing first saya akan suggest untuk dia orang buka akaun ESB dan lepas tu dia orang apply untuk ESB financing. Walaupun sekarang ni sebenarnya kita boleh tengok macam-macam instrumen keuangan dekat luar sana. Kita ada Wahid, kita ada Robo Advisor, kita ada unit trust, kita ada saham, kita ada emas, cryptocurrency dan sebagainya. Tapi sebenarnya ESB financing ataupun ESB ni bagi saya portfolio yang kita wajib ada dalam kita punya portfolio keuangan. Tak kisahlah bagaimana korang punya risk appetite, korang ni jenis moderate, agresif ataupun konservatif. Bagi saya ESB dan juga ESB financing ni saya panggil sebagai aset penimbal. Jadi katakanlah aset-aset lain terkesan disebabkan pandemik, disebabkan economic downturn dan sebagainya, tapi portfolio kita ni still lagi boleh steady macam biasa disebabkan oleh aset penimbal ESB financing ni. Sekejap. Sebelum kita proceed, saya nak kongsikan saya punya newsletter. Saya panggil sebagai Medley Jumaat. So basically setiap Jumaat saya akan hantar newsletter kepada semua subscriber newsletter saya. So dalam tu saya kongsikan tentang live update, artikel dan juga high quality insight yang saya jumpa ataupun stumble across on that particular week. So kalau macam korang nak baca dan korang nak interact dengan saya melalui newsletter, korang boleh join kat sini ataupun korang klik je dekat video description dekat bawah. Nanti korang subscribe saya punya newsletter, okay? So jom sambung tengok video. Jadi dalam video kali ni saya akan go through 2 section. Section yang pertama adalah tentang kenapa dividen ESB ni lebih rendah berbanding dengan aset instrumen yang lain. Sebab saya pasti ramai orang dekat luar sana macam tak puas hati ataupun macam komplain kenapa dividen ESB ni makin lama makin rendah kan. Compare dengan aset instrumen yang lain seperti unit trust ataupun saham yang boleh bagi hingga 10 ke 20% setahun. Dan section kedua saya akan pergi kepada bagaimana korang boleh maximizekan korang punya return ataupun pulangan menggunakan ESB financing ni dengan framework yang saya panggil sebagai cute rules. Bila korang dah check setiap satu rules ni, saya boleh 100% confirm yang korang sebenarnya boleh dapat more return daripada whatever dividend yang PNB bakal declare tahun depan. Macam biasa saya ada sediakan timestamp dekat bawah, so korang boleh skip dekat bahagian yang korang nak tengok. So tanpa melengahkan masa lagi, let's get started. Jadi untuk bahagian pertama ni adalah tentang kenapa dividen ESB ni tak tinggi macam aset instrumen yang lain. Okay, first thing first adalah kita kena clear yang ESB ni bukannya sebuah pelaburan. Ianya lebih kepada saya boleh panggil sebagai aset simpanan ataupun saya panggil aset simpanan yang kena steroid. Bila sebut pasal aset pelaburan ni, tiada mana-mana aset yang boleh memberikan jaminan bahawa dianya tak akan rugi.
So bila sebut pasal pelaburan, dia akan ada untung dan juga rugi. Tapi dengan ASB ni sebenarnya kita tiada istilah rugi. Ianya sama ada macam dividen yang kita dapat tahun ni tinggi ataupun rendah. Sebab itulah ASB ni bukannya pelaburan, ianya lebih kepada simpanan. Dan kita boleh jual ASB ni pada bila-bila masa. Tak kisahlah korang nak jual waktu malam ke, waktu siang ke. Sementara kalau macam kita compare dari segi unit trust ataupun saham dan juga let's say robo-advisor seperti Wahid Invest, duit yang kita dah redeem ataupun yang kita withdraw ni, ianya boleh ambil masa sekitar dalam 3, boleh jadi sampai ke 7 ataupun 8 hari. Jadi sebab ASB ni dalam kategori simpanan, sebenarnya aset instrument yang kita kena compare adalah seperti fixed deposit ataupun simpanan tetap. Dan kalau macam kita tengok for the past 2 years, kita boleh tengok rata-rata return ataupun pulangan FD dekat luar sana, tak kisahlah mana-mana bank. Kalau macam korang simpan sekitar dalam 12 bulan ataupun setahun, roughly returnnya sebenarnya tak sampai 2%. In fact, for the past 2 years, waktu pandemik, waktu ekonomi tak boleh nak jalan seperti biasa, ASB still lagi boleh bagi sekitar dalam 5%. Tu belum kita cerita pasal FD ni sebenarnya kita tak boleh jual pada bila-bila masa macam ASB tadi. Silap-silap kalau macam kita jual dalam tempoh tenor ataupun dalam tempoh yang ditetapkan, kita siap kena bayar penalty lagi dekat bank tu. Okey, seterusnya adalah ASB ni saya boleh katakan bahawa ianya adalah instrumen yang stabil. Walaupun dividen yang dibagi tu tak adalah terlampau tinggi macam aset instrumen yang lain, tapi ia still lebih tinggi daripada aset seperti fixed deposit dan bank simpanan biasa. Macam contoh Maybank dan juga bank-bank yang lain, for the past 2 years, diorang sebenarnya antara company yang generate a lot of money. Jadi disebabkan portfolio ASB ni ada macam-macam bank, ada RHB, Maybank dan sebagainya, keuntungan tadi untuk tampung dividen-dividen tahun akan datang. Siapa tahu lagi setahun atau 2 tahun kita ada economic recession ataupun kemelesetan ekonomi. So hasil daripada keuntungan tadilah yang ASB akan gunakan untuk tampung dividen yang diorang akan declare. Sebab tu kita sendiri boleh tengok for the past 30 years PNB tak pernah gagal untuk declare dividen ASB ni. Setiap tahun diorang ada je declare dividen. Sama ada tinggi ataupun rendah tu je lah. Tapi dianya tak pernah gagal untuk tak declare dividen. I would say macam sama juga macam KWSP, mungkin keuntungan pada tahun tersebut tu adalah tinggi, tapi dia reservekan keuntungan tadi tu untuk tahun-tahun akan datang. Okey, seterusnya kita akan masuk ke bahagian bagaimana kita nak pastikan pulangan yang kita dapat daripada ASB Financing ni akan jadi lebih tinggi. As a banker, saya come up dengan this framework yang saya panggil sebagai CUTE rule. So ini adalah rules dan juga checklist saya suggest untuk customer ataupun klien saya buat sebelum diorang apply untuk ASB Financing ni. Okey, secara mudahnya CUTE rules ni stand for C sebenarnya untuk compound interest, U for umur semasa. Umur semasa kita nak apply loan tu. T untuk tempoh pinjaman. I untuk interest rate. Dan I akhir sekali adalah untuk insurans. Jadi kelima-lima faktor ni adalah benda yang penting untuk kita tengok sebelum kita nak apply for ASB Financing ni. Jadi kita akan pergi kepada C yang pertama, iaitu kita panggil sebagai compound return. Biasanya orang yang apply ASB Financing ni, dia akan gunakan 2 jenis cara. Yang pertama adalah melalui compound return. Yang kedua adalah melalui rolling. Compound return ni adalah bila kita ada dividen yang declare setiap tahun tu, tapi kita tak sentuh pun. Kita biar ianya compounding mungkin untuk tempoh 5 tahun ataupun 10 tahun. So keuntungan yang kita dapat tu sebenarnya akan lagi berganda. Sementara bila kita cakap pasal rolling dividend ni, kita gunakan dividen yang kita dapat pada tahun ni untuk kita bayar installment kepada bank untuk tahun-tahun berikutnya. So itu kita panggil sebagai rolling dividend lah. So biasanya ini adalah 2 cara yang klien ataupun customer akan pakai. Tapi sebenarnya cara terbaik untuk kita make money daripada ASB Financing ni adalah melalui compound return. So kita biarkan dividen yang kita dapat tu compound untuk tempoh 5 ke 10 tahun ataupun maybe 20 tahun. Albert Einstein sendiri mengatakan bahawa compound interest ni merupakan keajaiban dunia yang ke-8. Jadi disebabkan itulah kita nak guna compound interest tadi untuk membina kita punya kekayaan. Saya pernah buat satu video bagaimana Ronald James Reed ni membina kekayaan hampir 8 juta dolar dengan hanya melabur dengan pasaran saham selama 40 tahun. So Ronald James Reed ni adalah seorang tukang sapu dan juga seorang kita cakap pump attendant. Jadi kalau macam kita fikir logik, bagaimana seorang gas attendant dan juga tukang sapu ni boleh membina kekayaan banyak tu, tapi benda tu boleh berlaku dan it's happen disebabkan oleh magical thing yang kita panggil sebagai compound interest tadi. So kalau macam korang belum pernah tengok lagi, korang boleh klik video kat sini dan korang tengok video yang saya buat. Okay, U yang seterusnya adalah untuk umur semasa. So bila kita nak apply ASB Financing ni, ianya sangat bagus untuk kita apply waktu kita muda. Kalau boleh kita apply sebelum kita berumur 30 tahun. Sebab ASB Financing ni sebenarnya kita dah boleh tarik sampai 40 tahun. So let's say sekarang ni korang ambil ASB Financing ni
ni sebanyak 100,000 untuk tempoh 40 tahun. So roughly sebulan korang bayar dalam tak sampai 500 macam tu. Compare dengan orang yang ambil jumlah sijil yang sama iaitu 100,000 tapi dia ambil waktu dia berumur dalam 40 tahun. So tempoh pinjaman dia tu sebanyak 30 tahun sahaja. Jadi jumlah yang dia kena bayar tadi adalah sekitar dalam 600 lebih macam tu lah. Compare dengan orang yang ambil masa umur 30, dia bayar sekitar dalam 500. Orang yang ambil masa umur 40, dia bayar sekitar dalam 600. So kalau macam kita tengok kat situ, ada sebenarnya lebihan dalam 100 ke 200 ringgit perbezaan. Sedangkan 200 ringgit tu korang boleh buat macam-macam. Korang boleh belanja family makan, korang boleh beli buku atau subscribe online course untuk upgrade korang punya ilmu dan sebagainya. Jadi sebab itulah waktu muda ni adalah waktu terbaik untuk kita apply ASB financing. Pertamanya biasa waktu muda ni kita masih lagi tak banyak komitmen, dan the only komitmen yang kita buat pun adalah komitmen ASB financing ni yang kita panggil sebagai hutang baik lah, sebab it's like macam force saving untuk kita punya tabung simpanan kita. Jadi yang seterusnya adalah berkenaan dengan tempoh pinjaman. So bila kita apply ASB financing ataupun loan ni, kalau boleh kita nak ambil untuk tempoh yang paling panjang. So kita comparekan dengan orang yang ambil ASB financing ni untuk tempoh 10 tahun dengan orang yang ambil ASB financing ni untuk tempoh 30 tahun. Sebab sebenarnya lagi panjang tempoh pinjaman yang kita ambil untuk ASB financing ni, sebenarnya lagi rendah ataupun lagi murah jumlah installment yang kita kena bayar compare dengan orang yang ambil tenor yang singkat, let's say 10 ataupun 15 tahun. Saya ambil contoh si A dengan juga si B ni, kedua diorang ni nak ambil ASB financing sebanyak 100,000. Cumanya si A ni dia cakap nak ambil pinjaman untuk tempoh 10 tahun, sementara si B ni dia cakap nak ambil untuk 30 tahun. So kalau macam kita tengok jadual ASB financing tu, untuk si A ni dia sebenarnya untuk tempoh 10 tahun dengan sijil ASB 100,000, dia roughly kena bayar dalam 1,000 sebulan kepada bank. Sementara untuk si B ni dengan 100,000 untuk tempoh 30 tahun, roughly dibayar sekitar dalam 500 sahaja. So duit lebihan 500 si B tadi sebenarnya dia boleh buat macam-macam. Sebab itulah bila kita cakap pasal ASB financing ni, kalau boleh kita nak ambil tenor ataupun tempoh pinjaman yang paling lama. Jadi checklist seterusnya adalah I stand for interest rate. So bila kita nak buat pinjaman ataupun ASB financing ni, always kita ambil bank yang offer pinjaman yang lagi rendah. Sebab dengan interest rate yang lagi rendah, kita punya bayaran bulanan kepada bank tu sebenarnya lagi rendah. Kalau macam kita tengok perbezaan antara 2% interest dengan 3% interest, bila kita extrapolate untuk 30 ataupun 40 tahun, perbezaan 1% tadi dia akan memberikan banyak sangat beza. Kalau tak percaya, jom kita kira. Okey, sekarang ni kita masuk financial calculator. So kita letak tempoh pinjaman adalah 30 tahun. So kita masukkan jumlah loan sebanyak 100,000 untuk tempoh 30 tahun, dan interest rate dia kita letak 2%. So bila kita tekan calculate, kita akan dapat jumlah interest yang kita bayar kepada bank sebanyak 33,000. Sementara kalau macam kita tengok contoh seterusnya dengan jumlah loan yang sama iaitu 100,000 untuk tempoh 30 tahun, dan interest dia kita tukar daripada 2% tadi, kita tukar kepada 3%. Dan bila kita tekan calculator, kita akan dapat 52,000. So kalau macam kita tengok kat situ, dengan hanya 1% interest, bila kita extrapolate untuk tempoh masa yang panjang, dia berikan kesan ataupun impak yang besar. So kalau macam kita tengok kat sini, hampir sekali ganda dengan hanya 1% kadar interest tadi. Sebab tu always kita tanya dan kita cari banker yang bagus untuk berikan ASB financing yang interest dia adalah lagi rendah. Dan akhir sekali adalah tentang insurans ataupun dalam term Islamiknya kita panggil sebagai takaful. So banyak dalam kalangan kita bila kita nak ambil financing ni, kita akan ambil takaful sekali ataupun banker tu akan suggest kita untuk ambil takaful. So saya nak ingatkan macam bila kita buat ASB financing ataupun bila kita decide untuk nak make profit daripada loan ASB ni, kita kena ingat bahawa tujuan utama kita adalah untuk make profit. Bukannya kita nak ambil protection ataupun nak ambil perlindungan takaful dan sebagainya. Kita kena ingat bahawa tujuan kita nak bayar loan ni adalah untuk kita maximize the potential return daripada ASB financing ni. Sebab tu checklist seterusnya kita kena pastikan bahawa ASB ataupun loan yang kita ambil tu tidak termasuk insurans ataupun takaful. Sebab bila kita masukkan insurans dalam kita punya ASB financing ni, installment yang kita bayar setiap bulan tu akan pecah kepada 3. Yang pertama akan kita bayar principal, yang kedua pecah kepada
kepada interest rate, dan bahagian seterusnya adalah bahagian insurans tadi. Jadi sebab tu bila kita masukkan insurans ni, kadar pulangan kita dengan ASB Financing ni akan rendah sikit dengan orang yang macam tak masukkan insurans. Dan mungkin ada kawan-kawan korang ataupun korang sendiri yang dah bayar let's say katakanlah 2 tahun ataupun 3 tahun, tapi kita tengok prinsipal untuk ASB dia tu masih lagi tak terjejas disebabkan oleh ada portion yang diberikan kepada takaful part tadi. So sentiasa balik-balik kepada matlamat asal kita untuk ASB Financing ni adalah kita nak maximize the potential return, nak maximize the profit yang kita dapat daripada ASB Financing ni. So akhir sekali, untuk orang yang macam dah buat ASB Financing mungkin dah 5 tahun ataupun 10 tahun, ada tak check ke-5 checklist ni? Dan korang yang macam belum pernah apply ASB Financing dan terfikir untuk apply ASB Financing, especially yang muda-muda mungkin bawah 35 tahun, kalau korang nak apply ASB Financing yang kadar interest yang rendah dan mengikut checklist yang saya cakapkan tadi, korang boleh klik dalam video description. Saya ada sediakan saya punya contact number. So kat situ saya akan guide korang step by step untuk korang apply ASB Financing ni, okay? So tu je perkongsian saya dalam video kali ni. Hopefully video ni memberi manfaat. So kalau macam korang boleh like, komen dan juga subscribe. Dan kalau video ni berikan manfaat juga, korang boleh share video ni dekat kawan-kawan dan juga family korang sendiri. Dan kita jumpa lagi untuk masa akan datang. Jumpa lagi. Bye.